Hai semua, Assalamualaikum. Dalam video kali ini, cikgu akan berkongsi tentang matematik tingkatan 1, bab 8, garis dan sudut. Melibatkan subtopik 8.1, garis dan sudut, serta satu standard pembelajaran, iaitu membina garis serenjang kepada suatu garis lurus dan garis selari dan menerangkan rasional langkah-langkah pembinaan. Dalam video kali ini, cikgu akan menunjukkan pembinaan garis serenjang kepada suatu garis lurus. Okey, garis serenjang kepada suatu garis lurus ialah garis lurus yang bersilang dengannya pada suatu sudut tegak. Okey, contohnya kita ada garis AB dan garis CD adalah garis serenjang kepada AB kerana garis CD bersilang dengan AB pada suatu sudut tegak. Okey, ini gambar rajah yang pertama. Okey, gambar rajah yang kedua juga sama. Kita ada garis AB dan garis CD berserenjang dengan garis AB kerana garis ini bersilang pada sudut tegak. Okey, jadi kita boleh buat kesimpulan CD ialah garis serenjang kepada garis AB. Okey, seterusnya kita akan lihat contoh bagaimana kita nak melakukan pembinaan, iaitu kita nak membina garis lurus yang berserenjang dengan garis lain dan melalui suatu titik. Okey, contohnya dengan menggunakan jangka lukis dan pembaris sahaja, bina satu garis lurus yang berserenjang dengan garis XY dan melalui titik P. Okey, jadi langkah pertama kita akan keluarkan jangka lukis. Okey, jangka lukis dan juga pembaris. Okey. Okey, jadi kita akan ikut langkah yang pertama di mana kita akan letakkan jarum jangka lukis pada titik P. Okey, kita akan letakkan jarum jangka lukis ni pada titik P. Okey. Okey, kita akan lukis dua lengkuk yang bersilang dengan garis XY. Okey, daripada titik P, kita akan buat lengkuk. Okey, lengkuk tu dia bersilang dengan garis XY. Okey, jadi kita buat satu lengkuk di sebelah kanan dan juga satu lagi lengkuk di sebelah kiri. Okey. Dan kita akan tandakan, okey, mengikut kepada arahan ini, kita akan tandakan titik persilangan itu sebagai Q dan R. Okey, jadi kita akan tanda titik persilangan ini sebagai, okey, yang pertamanya sebagai Q, okey, di sini ialah Q. Okey, dan satu lagi sebagai R. Okey, selesai langkah pertama. Okey, kita lihat pula langkah yang kedua. Dengan bukaan jangka lukis yang sama, lukis dua lengkuk masing-masing dari Q dan R supaya lengkuk itu bersilang. Tandakan titik itu sebagai S. Okey, bahasa mudah dia. Jangka lukis tadi, okey, jangan ubah jarak dia. Kamu letak yang tajam tu pada titik Q. Okey, pada titik Q dan kita akan tandakan, okey, kita akan tandakan satu lengkuk di bahagian bawah garis. Okey. Okey, kita akan tandakan lengkuk, okey, satu daripada Q dan alihkan jangka lukis, letakkan pula pada R dengan bukaan yang sama. Okey, dengan bukaan yang sama dan kamu lukis satu lagi lengkuk daripada R. Okey, sekarang ni kita dah ada lengkuk daripada Q dan juga lengkuk daripada R. Jadi kita akan tandakan titik yang bersilang tu, okey, titik di sini, kita akan tandakan sebagai S. Okey, jadi di sini kita akan tandakan sebagai S. Okey, itu langkah yang kedua. Okey, seterusnya
Langkah yang ketiga, lukis satu garis lurus untuk menyambungkan titik P dan titik S. Okey. Jadi yang ni kita akan guna pembaris lah. Okey, kita akan guna pembaris untuk kita sambungkan titik P dan juga titik S. Okey. Okey, jadi yang ni kamu pastikan betul-betul berada pada titik yang bersilang tu lah. Okey, titik P dan juga titik S. Okey, katakan cikgu nak guna warna yang berbeza lah supaya kamu nampak lebih jelas. Cikgu gunakan warna hijau. Okey, dan kita akan gariskan. Okey, jadi garis hijau ni merupakan garis lurus yang berserenjang dengan garis XY dan melalui titik P. Okey, boleh? Boleh Ni contoh yang pertama. Seterusnya, kita lihat contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua. Dengan menggunakan jangka lukis dan pembaris sahaja, bina satu garis lurus yang berserenjang dengan garis XY dan melalui titik P. Okey, kita perhatikan di sini kita ada garis XY dan kita ada titik P yang berada pada garis XY. Jadi kita nak bina satu lagi garis lurus yang berserenjang. Jadi yang pertama sekali, okey, kita ambil jangka lukis kita. Okey, kamu letakkan jangka lukis pada titik P. Okey, letak letak jarum jangka lukis pada titik P. Okey, dan kamu perlu buat satu lengkuk di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri dengan menggunakan bukaan jangka lukis yang sama. Okey, pastikan bukaan jangka lukis sama. Kamu tandakan satu lengkuk di sebelah kanan. Okey, dan satu lagi lengkuk yang sama bukaannya di sebelah kiri. Okey, boleh ikut? Okey, daripada titik P, buat satu lengkuk di sebelah kanan dan juga lengkuk di sebelah kiri dengan bukaan yang sama. Okey, jadi dia suruh kita tandakan titik persilangan itu sebagai Q dan R. Okey, jadi cikgu tandalah. Sini Q dan yang sini R lah. Okey, kita tandakan titik persilangan sebagai Q dan R. Okey, tu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, buka jarum jangka lukis sedikit lagi dan letakkan jarum jangka lukis pada Q. Okey, lukis satu lengkuk di atas P. Okey, fahamkan soalan. Jangka lukis letak pada Q. Okey, jangka lukis kamu letakkan pada Q dan dia suruh buka sikit lagi jangka lukis. Okey, maksudnya kita besarkan sikit lagi bukaan jangka lukis ini. Okey, kita buka sikit lagi dan lukis satu lengkuk di atas Q. Okey, jadi cikgu akan lukis satu lengkuk di atas Q. Okey, daripada di atas P silap. Okey, lukis satu lengkuk di atas P daripada Q. Okey, daripada Q. Okey, jadi seterusnya, dengan bukaan jangka lukis yang sama, letakkan jarum jangka lukis pada R. Okey, tadi pada Q. Sekarang ni kita alihkan jarum jangka lukis pada R. Dan pastikan bukaan yang sama. Okey, dan seterusnya, lukis satu lagi lengkuk di atas titik P. Okey, daripada R, lukis satu lengkuk di atas titik P. Okey, jadi macam itulah. Okey. Dan titik persilangan itu kamu tandakan sebagai S. Okey, jadi di sini cikgu tanda sebagai S. Okey. Boleh? Selesai langkah yang ketiga. Okey, langkah yang keempat. Okey, langkah yang keempat. Okey, kita perlu ada pembaris. Lukis satu garis lurus yang menyambungkan titik P dan titik S. Okey. Jadi, kita akan guna pembaris. Okey, kita akan guna pembaris untuk kita sambungkan titik S dan juga titik P. Okey. Jadi, kita akan sambunglah guna pembaris. Okey, kita dapat garis ni.
Jadi garisan merah ini merupakan garis lurus yang berserenjang dengan garis XY dan melalui titik P. Okey, boleh ya? Okey, seterusnya kita lihat pula bagaimana kita nak membuat pembinaan bagi garis selari. Okey, dua garis dikatakan selari jika dua garis itu tidak akan bertemu dan jarak tegak antara dua garis itu adalah sentiasa sama. Okey, kita ada dua gambar rajah di sini. Okey, garis AB adalah bersilang dengan garis CD di mana jarak tegak, ni contoh yang warna hijau ni, jarak tegak sudut 90 darjah dia sentiasa sama daripada mana-mana titik. Okey, jadi sentiasa sama. Jadi ini dinamakan garis selari, iaitu CD adalah selari dengan garis AB. Jadi bagaimana kita nak melakukan pembinaan untuk garis selari bagi satu garis yang diberi. Okey, kita lihat contoh. Okey, contoh 3. Dengan menggunakan jangka lukis dan pembaris sahaja, bina satu garis lurus yang selari dengan garis XY. Okey, kita ada garis XY. Kita nak bina garis lurus yang selari dengan XY dan melalui titik P. Okey, jadi kita keluarkan dahulu jangka lukisnya. Okey, jangka lukis dan kita akan ikut arahan yang pertama lah. Okey, arahan yang pertama, letakkan jarum jangka lukis pada titik X. Okey, letakkan jarum jangka lukis pada titik X. Okey, lukis satu lengkuk yang melalui titik P. Okey, jadi yang ni kamu buka jangka lukis sehinggalah kamu terletak. Okey, terletak pada titik P. Okey, yang tajam berada pada X dan yang pensel tu ada pada P. Okey, jadi seterusnya kamu bina suatu lengkuk. Okey, lukis satu lengkuk yang melalui titik P. Okey, jadi ini adalah lengkuknya. Okey, daripada X kita lukis satu lengkuk yang melalui titik P. Okey, tu langkah pertama. Langkah kedua, dengan bukaan jangka lukis yang sama, letakkan jarum jangka lukis pada Y. Okey, jangka lukis ni kamu jangan ubah bukaan dia. Okey, dan letakkan pada Y. Okey, letakkan pada Y dan lukis satu lengkuk daripada Y. Okey, ni langkah yang kedua lah. Letak jarum jangka lukis pada Y dan lukis satu lengkuk daripada Y. Okey, langkah yang ketiga, dengan bukaan jangka lukis yang sama dari X dan Y. Okey, apa maksud dia? Okey, jangka lukis ni kamu perlu ukur daripada X, okey, daripada X sehinggalah kepada Y. Okey, kita perlu ukur jarak X dengan Y. Okey, jadi kamu pastikan betul-betul yang pensel tu pada Y dan yang tajam tu pada X. Okey, boleh? Yang tajam pada X dan yang pensel tu pada Y. Okey, pastikan bukaan yang sama. Seterusnya, okey, letakkan jarum jangka lukis pada titik P. Okey, bukaan yang sama ni, X, Y ni, okey, kamu letak pada titik P. Okey, cikgu pusing lah. Okey, tak muat kot tu. Okey, okey, kita letakkan pada P. Okey, seterusnya kita akan bina lengkuk. Okey, bina lengkuk supaya dia bersilang dengan lengkuk yang kita dah lukis dalam langkah 2 tadi. Okey, jadi kita akan bina satu lengkuk di sini. Okey, dan jarak dia, yang penting sekali jarak dia mesti samalah dengan jarak XY. Okey, mesti sama jarak antara XY dengan P dan yang ni lah. Okey, jarak yang sama. Okey, jadi kita dah dapat macam tu. Seterusnya, langkah yang keempat, lukis satu garis lurus yang menyambungkan titik P, okey, P dan persilangan lengkuk yang dibina dalam langkah 3. Okey, yang ni Okey. Jadi kita dapati, okey, yang tu kita ada persilangan di situ.
Jadi, ambil pembaris. Okey, ambil satu pembaris dan kita akan gariskan. Okey, kita akan gariskan. Okey. Okey, tempat persilangan ya. Yang ni sikit sangat kena persilangan. Kamu boleh besarkan sikit lengkuk sewaktu melukis lengkuk, kamu boleh besarkan sikit supaya tempat persilangan tu lebih jelas. Okey, katakan cikgu nak guna warna ungu lah. Okey, untuk garisan dia. Okey. Jadi sekarang ni kita dah ada satu garis lurus yang selari dengan XY dan melalui titik P. Okey, boleh Pastikan kamu ikut langkah demi langkah dan kamu akan dapat melukis garis lurus yang selari dengan garis XY dan melalui titik P. Okey, jadi seperti biasa, sekiranya ada apa-apa persoalan, bolehlah ditulis di ruangan komen. Berminat dengan video-video yang cikgu kongsikan? Jangan lupa untuk like, share, komen serta subscribe. Terima kasih.